Hello. Hai. Apa khabar semua? Oh, I see. Typo. Awak nak cakap apa sebenarnya? Siapa ni? White Rose. Awak nak cakap apa? Hello. Hai. Kacak sehari ni. Echa, bukan hari ni saja. Hari-hari. Awak biar betul. Bukan hari ni je. Alright. Okay. Kejap. Kita betul-betulkan sedikit kita punya setting. Okay. Good morning. Hari ni nak balik asrama. Alamak. Kenapa nak balik asrama awal-awal? Awak tak payahlah balik asrama. Asrama ada apa? Asrama ada kawan-kawan dengan makanan yang tak sedap je. Kat rumah ada family, ada saya. Gitu. Amira Najwa, selamat pagi. Tak apa, okay. Jadi siapa-siapa yang akan pulang ke asrama pada hari ini, saya ucapkan selamat berangkat, selamat tiba di sana. Okay. So, sarapan pagi tadi apa? Saya tak sarapan sebab saya sakit perut. Saya sakit perut. Jadi saya tak sarapan. Saya takut nanti saya nak mengajar ni dah krok. Saya ni dah lah jenis yang tak boleh nak tahan lama sangat. Nanti tahan lama-lama basah seluar saya. Amjad nak belanja apa tu Amjad? Amjad? Hai Haziq. Selamat pagi. Alright. Awak ni bukalah kamera. Kita nak tengok juga muka-muka lawa macam Dia Auni, mukanya lawa. Nurin Insyirah, Naili. Orang lain mana muka lawa-lawa ni? Awak keluar, kenapa? Awak keluar pergi mana? Selamat pagi Auni Kaisara. Kita ramai Auni dalam ni. Jalan-jalan, I see. Alright, tak apa. Belanja beli kamera. Kavinash, boleh tolong DM saya alamat awak. Nanti saya sampai rumah awak, saya bawa kamera yang kena masuk Kodak tu. Tapi saya tak tahu lah awak boleh guna tak kamera tu untuk pakai kat Zoom. Okay. Alright, jadi kita muat turun dulu kita punya, kita dah buat nota dan sedikit latihan. Boleh? Okay, jadi nota yang simple saja hari ni. Kita nak recap ataupun hello ZN. Kita nak remind balik diri kita macam mana kita nak buat ayat songsang daripada apa? Daripada ayat biasa. Boleh ke Nik Haikal Hakimi? Ajwa Slay. Oh, gitu nama dia. Memang nama awak Ajwa Slay ke? Sangat kebolehan. Yes, sangat kebolehan. Alright. Okay, jadi kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita yang lain. Okay. So, apa rasa ya nak masuk sekolah dah? Lagi sehari dua je ni. Apa rasa? Rasa seronok. Rasa masin. Jangan ditanya. Ayo. Oh, dah saya terasa macam senior. Kemain. Padahal barulah naik form 3. Tak aman. Allah. Dania, terima kasih. Nervous. Kerja sekolah tak siap. Siapa bagi kerja sekolah? Kenapa awak ada kerja sekolah? Bukan cuti sepatutnya tak ada kan? Sepatutnya tak ada kan? Okay, kita doakan lah ya. Kita doakan awak tak ada kerja sekolah bila awak cuti lepas Raya Cina nanti. Awak tak ada kerja sekolah ya. Okay, amin. Okay. Sebab apa? Sebab memang tak ada cuti sekolah pun. Tak ada kerja sekolah pun. Sebab apa? Sebab lepas Raya Cina, awak naik tingkatan. Betul tak? Awak naik tingkatan. Dah tingkatan 3. Ulah, dah besar kan? Dah senior dah. Bolehlah cakap dengan form 1. Kau tu form 1. Aku ni form 3. Gitu. Kan? Respect sikit. Okay, ganas sangat. Bolehlah kan. Kadang-kadang. Sebenarnya kan, masa saya sekolah dulu, saya tak ganas tau. Tak pernah lah. Saya tak pernah ganas. Saya dulu saya mangsa buli. Daripada saya darjah 1 lah sebenarnya. Darjah 1. Saya ingat lagi. Darjah 3, darjah 2. Darjah 2 saya kena tumbuk kat perut. Lepas tu darjah 4, novel saya kena curi. Lepas tu novel saya dikoyak-koyak depan muka saya. Awak tahu novel apa? Harry Potter. Bapak mahal benda tu. Lepas tu dia koyak depan muka saya. Masalah kau.
Lepas tu apa lagi saya ingat? Saya tak ingat pelakon dia siapa. Sebab saya jenis tak simpan dendam. Tapi saya ingat apa yang dia buat lah. Tapi saya tak ingat siapa yang buat. Lepas tu masa naik Form 1, masa naik Form 1 lagi ganas. Masa naik Form 1, sebab yelah kan bila kita masuk tingkatan, kan sini-sini macam abang-abang kan, kakak-kakak yang ganas-ganas sikit. Lepas tu saya pula sekolah sukan. Lagilah. Sebalas balik tak. Saya orang yang aman. Saya jenis tak pandai nak balas balik. Orang buat saya senyum. Nangis pun dalam hati. Okay. Meh saya ajar Amjad nak ajar saya apa Amjad? Sekarang saya dah tak kena bully dah. Saya dah okey. Okay, alright. Okay, jom kita mulakan pada pagi ini. Okay, alright. Selamat datang. Assalamualaikum. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua anak-anak tingkatan 3. Saya, tingkatan 3. Okay, ke Ilmu Free Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Daniel. Hello Putri Zulaika. Saya suka nama Putri Zulaika. Dia eja PUT3. Pu3. Ke Putri. Ke Pusalata. Macam mana tu? Macam mana sebut nama awak? Okay, alright. Okay, jadi hari ini pagi-pagi pagi-pagi yang indah, pagi yang permai, pagi-pagi yang patutnya mak kita dah heret kita pergi kenduri kahwin, betul? Kan? Tapi kita tak cakap tak nak sebab saya nak jumpa Cikgu Daniel. Okay. Alright, okay. Jadi hari ni kita nak tengok apa ZN? Hari ini kita nak tengok salah satu komponen ataupun salah satu benda yang perlu awak tahu sebelum, bukanlah sebelum, sepatutnya awak dah tahu dah daripada darjah 5. Tapi kadang-kadang kita terlupa. Tapi tak apa, kita boleh recap balik. Dan benda ini sangat penting sebelum awak melangkah ke tingkatan 4. Okay? Jadi awak ada 1 tahun untuk prepare betul-betul tang ni. Okay, sebab apa? Sebab nanti dah Form 4, Form 5 nanti dah tak ada masa ya untuk kita macam terlalu nak back to basic sangat. Okay, jadi hari ni kita mantapkan basic kita, boleh? Alright, okay. Jadi hari ini apa yang kita nak buat? Nuha, Amira, Najwa, jangan nangis, cengeng, betul? Betul sir. Hari ni ada kenduri kahwin tapi saya tak rajin nak pergi. Sebenarnya saya suka kenduri kahwin tau. Sebab apa tau? Sebab ada 2-3 benda saya suka. Okay, kita selingan sikit. Yang pertama, okay, makan free tu memanglah. Tapi mana-mana saya pergi kenduri, kalau dia serve apa tau. Saya suka 2 benda kalau kenduri kahwin tu serve. Yang pertama, daging masak hitam ataupun rendang tok ke ataupun daging masak kicap. Saya akan doakan tuan rumah tu panjang umur, murah rezeki, anak beranak dia melimpah ruah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia serve apa tau? Kalau dia serve papadum. Oh my God. Saya saya kalau dapat papadom, memang saya akan ambil papadom tu 1 pinggan penuh, saya seorang makan cicah dengan apa-apa kuah yang ada. Okey, itu yang pertama lah kan, makanan. Dan yang kedua, saya suka apa? Saya suka kalau ada orang karaoke. Tapi kan one thing saya pelik apa tau? Zian pernah pergi tak kenduri kahwin orang Melayu? Pernah tak pergi kenduri kahwin? Pernah kan? Kalau Zian pernah pergi kenduri orang Melayu, Zian tak tahulah Zian perasan ke tidak. Tapi selalunya kalau karaoke dekat kenduri orang Melayu ni, dia pun suka nyanyi lagu Putus Cinta. Saya tak tahu kenapa nyanyi lagu Putus Cinta dekat kenduri kahwin. Kan? Apa nama? Ditinggalkan kekasih, cinta tak kesampaian, pelamin anganku musnah. Orang tu tengah kahwin atas pelamin. Lepas tu dia ni feeling seorang-seorang. Ya, member tengah kahwin, dia feeling seorang-seorang kata pelamin saya musnah. Saya macam okay, tapi tak apalah. Itu apa orang kata? Itu budaya. Ya, kita raikan saja budaya. Insyirah kata semesti pernah. Tak. Actually pernah aja. Memang pernah. Betul. Yes. Saya kalau saya karaoke, saya akan karaoke lagu-lagu macam tu. One thing yang saya suka karaoke, saya tak tahu awak pernah dengar lagu ni ke tidak. Lagu yang my go to song untuk karaoke nombor 1 mesti Deloitte, Oh Tak Mungkin.
Awak nanti awak search lah kat YouTube ke, dekat apa nama, dekat Spotify ke, Joox ke apa, Deloitte, D_LLOYOD, Deloitte, LLOYD. Macam tu lah. Okay. Oh, tak mungkin. Nanti cari. Okay. Alright, jom kita mulakan. Okay. Jadi apa yang kita nak buat hari ni? Kita nak tengok salah satu komponen, iaitu sintaksis. Okay. Jadi boleh tak kita nak remind balik awak ataupun siapa-siapa yang pernah bersama dengan saya sepanjang 2022, apa itu sintaksis? Cepat. Siapa yang pernah bersama saya? Saya berbuih mulut bagi tahu awak sintaksis tu apa. 1 tahun. Awak tak pernah tak apa. Yang tak pernah saya maafkan. Ni yang pernah ni. Oh, tiba-tiba semua diam. Tiba-tiba yang pernah bersama saya semua diam. Puteri Zulaikha lagi lah. Puteri Zulaikha daripada darjah 6 dia dengan saya. Ya, amboi Fika hebat. Okay, Fika kata apa? Satu cabang linguistik yang mengkaji peraturan dan susunan kata dalam satu ayat. Very good. Okay, betul. Okay, jadi hari ni kita nak tengok salah satu komponen iaitu apa? Iaitu sintaksis. Dan sintaksis yang kita nak fokuskan hari ni ialah apa? Ialah ayat biasa dan ayat songsang. Jadi kalau sebelum kita masuk kepada ayat biasa, ayat songsang ni, saya nak bagi tahu awak dulu apa itu sintaksis. Saya kena bagi tahu hari ni supaya nanti awak form 3, form 4, form 5, awak dah biasa dengan perkataan sintaksis dan orang tak payah nak explain lagi dah kat awak. Okey, apa itu sintaksis? Sintaksis ialah kalau macam apa nama tadi kawan kita dah bagi panjang lebar, saya bagi yang mudah aja. Okey, sintaksis ialah sejenis apa? Sejenis tata bahasa mengenai apa? Mengenai ayat. Okey, very simple, very straightforward. Jadi sintaksis tu apa? Bila orang cakap, apa itu sintaksis, Khadijah? Khadijah kata, mudah, easy peasy lemon squeezy. Tata bahasa ayat. Yes, itu sahaja jawapan dia. Okey. Right. Jadi tata bahasa ni ada banyak. Kita ada tata bahasa mengenai perkataan. Itu namanya morfologi. Jadi hari ni kita nak belajar tata bahasa mengenai ayat, iaitu sintaksis. Dan apa ayat yang kita nak belajar? Ayat yang kita nak belajar ialah ayat biasa dan juga ayat songsang. Okey. Ada yang tanya, Sir, sintaksis tu ada banyak kan? Ya, betul. Sintaksis ada 7 perkara. Okey, dia ada 7 rukun dia. Okey, kita tanya Dia Auni. Dia Auni, rukun Islam ada berapa? Oh, gitu. Tiba-tiba pendidikan Islam kan? Tidak. 5. Bagus. Okey. Nurin Insyirah, rukun iman ada berapa? 6. Bagus. Amira Najwa, rukun ihsan ada berapa? Apa tu rukun ihsan? Ada berapa? Ada 1. 1 je. Rukun ihsan tu ada 1. Apa bagi susah-susah? Sebab awak dah biasa dengan saya. Mana-mana anak saya yang dah biasa, kita kena bagi susah-susah. Betul tak dia, Auni? Okey. Okey. Puteri Zulaikha tanya, rukun solat ada berapa? Ada, kita tanya Dania. Dania, rukun solat ada berapa, Dania? 13. Very good. Ya ke 13? Saya cakap very good je ni. Apa-apa jawapan awak pun very good jugalah sebenarnya. Betul. Ya, ada 13. 13 kita wuduk. Mana wuduk banyak sangat rukunnya tu. Rukun wuduk berapa? 5, 6 je. Kan? Kalau rukun cinta ada berapa? Kita tak nak tahu lah rukun cinta kan. Okay. Alright, jadi sintaksis tu ada berapa? Sintaksis itu ada 7 rukun ataupun 7 perkara. Okay, apa perkara-perkara yang ada dalam sintaksis? Boleh tak kita nak sembang dulu pasal sintaksis ni sikit sebelum kita masuk kepada ayat biasa, ayat songsang, boleh? Boleh ya? Redha ya? Redha. Okay, jom kita tengok sintaksis itu apa. Okey, jadi untuk sintaksis yang awak belajar daripada awak darjah 5 ya, tapi masa darjah 5 kita tak bagi tahu setiap benda ni. Okey, tapi nanti awak form 4, benda ni akan jadi makanan harian dalam bahasa Melayu. Jadi saya perkenalkan awak dulu. Ni kira apa orang kata, belajar advance lah. Okey Khadijah, kita belajar advance boleh kan? Boleh kan? Okey, jadi kita tengok apa itu sintaksis dalam bahasa Melayu. Rukun yang pertama, rukun sintaksis yang pertama ialah, awak pernah belajar ini, subjek dan juga predikat.
Okey, itu yang pertama. Siapa yang tak ingat? Amni ingat tak subjek predikat tu apa Amni? Haziq MRSMAG ingat tak? MRSMAG. AG apa? Alu gajah. Oh, tu cover bubble. Tak ingat. La ilaha illallah. Tak, nanti kita akan remind awak balik. Okey. So yang pertama, kita ada subjek, kita ada predikat. Yang kedua, kita ada apa? Kita ada pola ayat dasar. Ingat lagi pola ayat dasar? Kita ada berapa jenis pola ayat dasar, Khadijah? Fikah nak exam. Saya baca je nama awak ni. Amjad, kita ada berapa? Nurul Kaisha, very good. Kenapa ada nombor 83? Betul Faradila. Okay. Jadi, pola ayat dasar kita ada 4 jenis. Yang pertama ialah FN. Bila saya sebut FN, mesti awak dah ingat yang lain. Betul tak, ZN? Kan? Yang kedua kita ada apa? Yang kedua kita ada FK. Bagus. Yang ketiga kita ada FA. FA ni bukan flight attendant ya. FA ni adalah apa? Frasa adjektif. Okay. Dan yang keempat, yang terakhir, very good ZN, kita ada FS. Sorry. Kadang-kadang FS ini juga dipanggil sebagai FSN. Okey? Sama je. Sama ada frasa sendi atau frasa sendi nama. Sama. Okey? Ada yang tanya, sintaksis tu apa? Sintaksis itu ialah tata bahasa mengenai ayat. Okey? Tata bahasa pula dah. Okey. So, tata bahasa ayat. Okey. Alright, so yang ketiga, rukun sintaksis yang ketiga ialah jenis-jenis ayat. Okey, ni saya nak tanya ni, awak dah belajar tau daripada dah jam 4. Ya? Okey. Kalau awak tak tahu ni, saya tak benarkanlah awak naik tingkatan 3 boleh? Duduk je diam-diam dekat tingkatan 2 lagi 1 tahun. Boleh tak? Boleh? Tak nak. Tak nak kena tahulah ni. Okey. Alright, okey. Jadi jenis ayat kita ada berapa? Cepat. Farisha Alia, Afiq Syafi, ada berapa? Tak tahu. La ilaha illallah. Ada 4, Kavinesh. Ada 4. Okey, jenis ayat yang pertama ialah apa? Ayat penyata. Bagus. Ayat penyata. Dah ingat dah? Dah ingat dah. Dia awak ni sebenarnya tahu kan. Tapi kan Izdihar, kan kadang-kadang kita macam, alah yang pertama tu kita tak ingat. Lepas tu bila dah sebut yang pertama kita dah ingat dah. Betul tak Puteri Zulaikha? Kan? Biasalah manusia katanya, betul. Okey. Alright, yang kedua, selepas ayat penyata kita ada ayat tanya. Okey, kemudian kita ada ayat, yang ketiga kita ada ayat seruan. Okey, ayat seruan. Dan yang keempat, kita ada ayat apa? Ayat perintah. Very good. Okey, ayat perintah. Okey, boleh tak ayat perintah ni kita nak pecahkan lagi? Boleh ke Khadijah? Boleh ke Daniel Ashraf? Kita nak pecahkan lagi ayat perintah ni. Kita yang buat dia jadi boleh. Memanglah boleh. Kan? Okey, jadi siapa ingat apa pecahan kepada ayat perintah? Okey, Kaisha, very good. Okey, yang pertama. Okey, so yang pertama ialah ayat suruhan. Itu dalam perintah ya. Ini pecahan kepada perintah. Yang kedua, kita ada ayat larangan. Very good. Yang ketiga, kita ada apa? Yang ketiga, kita ada ayat silaan. Tolong eja betul-betul ya. S-I-C-L-A-N-N silaan. Bukan S-I-A-L-A-N. Lain. Itu lain Okey, yang ketiga ialah silaan. Typo ni kadang-kadang kan bahaya ya. Okey, dan yang keempat kita ada ayat apa? Ayat permintaan. Very good. Okey, so ini adalah pecahan kepada jenis-jenis ayat kita. Okey, so jenis ayat pecah kepada 4. Lepas tu ayat perintah pecah lagi 4. Ini anak-anak dia. Okey, so yang keempat. So yang keempat sekarang ni baru kita bercakap tentang apa? Bercakap tentang struktur.
struktur ayat. Okey, struktur ayat yang pertama yang paling mudah awak belajar ialah apa? Ayat tunggal. Apa lawan kepada ayat tunggal? Danish Haziq. Apa lawan kepada tunggal? Lawan kepada tunggal adik-beradik. Bukan. Majmuk. Taken. Single lawannya taken. Single tu awak. Okay. Tapi ini tunggal lawan dia majmuk. Okay. Alright. So, ayat tunggal lawannya ayat majmuk. Very good. Apa saya tulis ni? Okay. Majmuk. Okay, kemudian kita ada ayat yang kelima. Kalau kita ada ayat biasa, lawan kepada ayat biasa, ayat apa? Ayat bermula dengan huruf S. Very good. Ayat songsang ataupun ayat yang terbalik. Okay, songsang. Bukan special, bukan biasa-biasa ya. Okay, alright. Yang keenam, selepas ayat biasa, kita ada ayat aktif. Lawan kepada ayat aktif, ayat pasif. Bagus. Bijaknya awak ni. Dan nombor 7, kita ada apa? Yang ni saya tak nak cakap. Saya nak awak teka. Apa nombor 7? Ayat cinta. Salah Puteri Zulaikha. Puteri Zulaikha, saya nak kick awak daripada kelas, boleh tak? Forget lah. Janganlah forget. Okay. Bukan ayat tanya Dania. Kita dah ada ayat tanya tadi. Okay. So, pick up line pun bukan. Awak tahu tak pick up line dalam bahasa Melayu apa? Ayat pikat. P-I-K-A-T. Pikat. Pick up line dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu, ayat pikat. Kata pikat. Ayat pasif dah ada sini, Haziq. Okay. So, yang ketujuh ialah apa? Yang ketujuh, kita ada cakap ajuk. Lawan kepada cakap ajuk, cakap apa? Cakap pindah. Saya dah cakap dah. Kan kalau kita sebut yang depan, awak dah tahu dah apa benda dia. Betul? Alright. Okay. Jadi, saya nak ingatkan balik. Cakap ajuk ni apa? Cakap ajuk ni ialah jenis dialog. Okay, jenis dialog. Example, tak faham yang cakap ajuk tu. Ni tengah cerita ni. Okay, so cakap ajuk itu adalah jenis dialog. Macam mana dialog? Dialog tu ada dua jenis. Yang pertama, dialog yang ada pembuka dan penutup kata tu kan. Petik kata tu. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, dialog bila awak ada nama watak, titik bertindih. Apa dia cakap? Lepas tu nama watak yang kedua, apa titik bertindih, apa dia cakap pula. Itu dua jenis cakap ajuk. Dialog ataupun perbualan. Yang ni awak kena ingat ya. Awak tak boleh lupa benda ni ya. Okay, perbualan. Okay, kalau cakap pindah, ayat jenis apa? Ayat penyata je. Kan, kita nak jadikan dialog tadi menjadi ayat penyata. Okay, so ini adalah 7 rukun ataupun 7 perkara dalam sintaksis kita. Okay, awak nak tangkap layar? Boleh tangkap layar. Cikgu bagi awak masa untuk tangkap layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 10, 9. Okay? Settle. Okay. Pergi sikit. Later kita peace. Tak ada masa nak peace sekarang. Okay? Alright. Okay. So, hari ni kita nak tengok. Okay. So, kita nak tengok nombor berapa ni? Kita nak tengok nombor 5. Ayat biasa, ayat songsang. Terima kasih dia, Aunia. Okay. Jadi, apabila kita bercakap tentang ayat biasa, ayat songsang, untuk awak mahir ayat biasa, ayat songsang ni, awak kena mahir apa dulu? Awak kena mahir subjek dan juga predikat. Okey. Kalau awak tak mahir subjek predikat, susah untuk awak buat ayat biasa, ayat songsang, ayat aktif, ayat pasif. Payah sikit. Okay. Alright. Tak sempat. Tak apa nanti. Batisha nanti saya upload yang ini. Okay. Alright. Jadi, macam mana kita nak buat ayat biasa, ayat songsang? Okay. Yang pertama, kita kena tahu dulu susunan ayat biasa tu macam mana. Okay. Dalam semua bahasa di dunia, setiap bahasa mesti ada susunan masing-masing. Okay, mesti ada susunan masing-masing. Jadi, untuk bahasa Melayu, susunan dia tak boleh lari daripada ini. Okay, yang pertama, awak ada susunan apa? Yang pertama, dia mesti, dia betul. Kita nak cucun-cucun. Very good, Khairin, kan? Kita nak cucun-cucun dia. Jadi, yang pertama, cucunan yang pertama ialah apa? Dah tak tahu. Nak kena sebut juga ke baru awak tahu?
Yang pertama mestilah subjek ataupun subjek ayat. Bagus. Okay. Right, subjek ayat. Okay, so selepas subjek ayat, yang kedua dia mesti apa? Selepas subjek mesti ada apa? Okey, ada yang kata se-predikat. Very good. Ada yang kata se-kata kerja. Okey, so untuk pengetahuan awak, kata kerja itu terletak dalam predikat. Okey, awak ingat pola ayat dasar kan? Pola ayat dasar untuk predikat, kalau untuk subjek ada berapa FN-nya? Saya dah bagi jawapan. Tak apa. Okey, untuk subjek ada satu je. FN. Kan? Tapi kalau untuk predikat kita ada apa? Kita ada FN, FK, FA, FSN. Jadi FK itu termasuk dalam kata kerja. Jadi predikat itu di bawah predikat itu ada kata kerja. Okey, jadi hari ni kita nak tengok yang besar dulu. Okey. So, selepas subjek mesti predikat. Okey, mesti predikat. Jadi awak ingat predikat tu ada 4 jenis. FN, FK, FA, FSN. Dan yang terakhir kita ada apa? So kita dah ada subjek, kita dah ada predikat. Jadi yang ketiga, yang terakhir kita ada sama ada kita buat keterangan boleh, peluasan pun boleh. Ada dia objek duduk mana? Okey, objek duduk di bawah predikat. Okey. Objek duduk bawah predikat. Okey, jom kita buat keterangan lah. Sebab biasa cakap keterangan. Okey, so kita letak keterangan di sini. Okey. Alright. Nampak tak? Simple saja susunan dia. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga keterangan. Jadi, boleh tak kalau kita buat, okey, yang ni yang penting tau. Bila kita buat ayat biasa, ayat songsang, bila awak dah kenal pasti yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana keterangan, kita letak nombor. Boleh ke Afiq Syafiq kita letak nombor-nombor? Kita nak main nombor, tapi bukan main judi, main nombor. Nombor apa yang kita nak letak sini? Nombor 1. Very good. Jadi subjek itu mesti nombor 1. Okey, jadi predikat nombor berapa Amjad? Predikat mesti nombor 2. Bagus. Dan yang ketiga Faradila, kita ada keterangan nombor 3. Okey. Jadi apabila kita dah nampak begini, jadi simple saja. Formula untuk ayat susunan biasa, dia mesti 1, 2, 3. Simple as that. Okey. Itu susunan dia. Kan? 1, 2, 3. Okay. So, dia punya, okay. Jadi, susunan dia mesti 1, 2 dan juga 3. Alright. Okay. Jadi, boleh tak kita bagi satu contoh ayat? Saya nak minta Izdiha. Izdiha ataupun Daniel Ashraf. Sebab dua orang suka merepek. Jadi, tolong bagi satu ayat yang lengkap untuk kelas kita pada hari ini. Mana orang hilang dah? Mana? Okey, Amjad tengah makan. Saya tak nak ambil ni. Ahmad makan ubat batuk. Benda lain boleh? Okey. Oh, itu ayat dia. Tak mau juga. Okey lah kita ambil. Okey, ada. Okey, very good. Anur Aisyah. Okey, Anur Aisyah bagi satu ayat. Minah. Disebut dengan Minah. Okey, saya bacakan ayat dia. Okey, Minah. Okey, siapa-siapa yang nak salin ayat ni boleh juga. Okey. So Minah, M-I-N-A-H. Minah menonton. Okey, menonton television. Okey, television di ruang tamu. Okay, so terima kasih Anur. Okay, very good. Ini ayat yang lengkap. Semua ada. Okay, jadi apabila kita ada satu ayat, okay, awak kena kenal pasti dulu. Apa subjek, apa predikat dan juga apa keterangan dia. Okay, so macam mana kita nak tahu Siti Fadlina Ayu? Macam mana kita nak tahu apa tu predikat? Putri Zulaika, Haziq, Mardiyah, Zulaika, Nisa. Apa tu predikat? Predikat adalah kata kerja. Ya Allah, apa pula predikat? Aduh, sorry. Subjek. Padahal saya cakap, kenapa budak-budak ni cakap benda lain? Oh, sorry. Apa itu subjek? Kan yang pertama kita nak tengok kan. Okay, subjek tu apa?
subjek tu kata nama. Very good. Subjek tu frasa nama. Betul. Okey, subjek akan digunakan nama atau kata ganti nama. Betul. Tapi kita kena tahu tau. Kita kena tahu subjek ni sebenarnya apa. Apa maksud subjek? Kita tahu ciri-ciri subjek. Ciri-ciri subjek dia mesti FN. Dia mesti KN. Dia mesti kata ganti diri nama. Semua itulah. Okay. Tapi apa itu subjek sebenarnya? Subjek tu pelaku tak semestinya Arni. Dia boleh jadi pelaku, tak ada masalah. Tapi kan, macam contoh ayat ni kan. Ayat ni subjek tu pelaku. Tapi katakanlah kan, kalau kita cakap pesta itu meriah. Adakah pesta itu pelaku? Dia melakukan apa? Dia melakukan kemeriahan. Tak boleh. Okay. Jadi, senang untuk awak ingat, subjek itu apa? Subjek itu adalah perkara yang diperkatakan. Kita sedang bercakap tentang apa? Kalau macam dalam ayat ni, kita bercakap tentang minah ke, tentang televisyen ke, ataupun tentang menonton televisyen ke, ataupun tengah bercakap tentang ruang tamu. Yang mana satu kita bercakap? Ya, kita bercakap tentang minah. Okay. Jadi subjek itu adalah perkara yang sedang kita cakapkan. Kita rujuk apa dalam ayat. Okay, simple je kan, betul. Itu subjek. Okay, kalau macam contoh kita kata subjek, kita nak cari subjek dalam pesta itu meriah. Apa subjek dalam pesta itu meriah? Apa subjek dalam ayat tu? Subjek dia ialah pesta itu. Very good. Sebab apa? Sebab kita sedang bercakap tentang pesta itu. Kita tak bercakap tentang kemeriahan dia. Betul? Yes, very good. Okay, so yang pertama kita dah tahu apa tu subjek. Subjek ialah minah. Jadi kita buat pemenggalan. Okay, kita penggalkan dia. Okay, yang kedua, apa dia predikat? Apa predikat untuk ayat ini? Apa predikat untuk ayat ini? Minah menonton televisyen di ruang tamu. Okay, ada kata menonton sahaja ya, yang penting. Okay, atau ataupun jawapan yang tepat ialah menonton televisyen. Sebab apa? Sebab kata kerja dia mesti sambung dengan objek. Dia mesti menyambut, mesti ada objek. Okey, menonton televisyen adalah predikat dan di ruang tamu ialah dia punya keterangan. Ya betul, sebab keterangan tu di ruang tamu. Okey, jadi ada yang tanya, macam mana kita nak membezakan antara predikat dengan keterangan? Okey, kita tanya Anis Humaira. Anis Humaira, biasa Anis Humaira bezakan predikat dengan keterangan macam mana? Macam mana Danish Haziq kita bezakan? Macam mana Daniel Ashraf? Dah semua orang diam. Macam, okey, tak nak jawab. Saya tak tahu. Saya diam. Predikat tu macam perkara yang menerangkan. Yes, very good. Okay. Jadi, keterangan, bukan predikat yang menerangkan tau. Kan? Keterangan itu ialah apa? Keterangan itu ialah perkara ataupun komponen ayat yang menerangkan subjek dan predikat tadi. Okay. Katakanlah ayat dia, Minah menonton televisyen. Lengkap tak ayat dia? Lengkap tak ayat Minah menonton televisyen? Kita ada subjek, kita ada predikat. Lengkap tak? Lengkap. Yes, very good. Lengkap. Sebab apa? Sebab ayat asas cuma ada dua perkara sahaja. Yang pertama, dia ada subjek. Yang kedua, dia ada predikat. Habis. Keterangan tak perlu pun tak apa. Very good, Amirah Najwa. Awak ingat apa yang saya cakap? Yes, keterangan itu tidak penting. Tapi keterangan itu, very good, Syaz. Keterangan itu hanyalah untuk menyokong, untuk menambah rasa, untuk menokok tambah maklumat dalam ayat. Okey, jelas ya? Alright. Okay. Jadi sekarang ni kita dah tahu yang mana subjek. Jadi subjek itu Minah. Jadi kita letak nombor 1. Okay, subjek itu Minah, kita letak nombor 1. Jadi menonton televisyen itu nombor 2 dan keterangan di ruang tamu nombor 3. Okay, ada yang kata, sir, ada tak benda yang mudah untuk kita tengok keterangan tu macam mana? Okay, untuk keterangan, awak cari dua perkara. Yang pertama, cari kata hubung. Okay, awak cari kata hubung, itu keterangan. Alright, yang pertama. Yang kedua untuk keterangan, awak cari kata sendi nama. Tapi, kata sendi nama kadang-kadang dia predikat. Okay, jadi kita kena hati-hati sikit. Okay, kita kena hati-hati sikit. Jadi, yang paling mudah untuk awak nampak,
Okey, yang paling mudah untuk awak nampak keterangan ini, okey, ialah kata hubung. Okey, dia akan start dengan kata hubung. Okey, kadang-kadang dia juga boleh bermula dengan apa? Boleh bermula dengan kata sendi nama. Macam ni. Di ruang tamu. Di adalah kata sendi nama kan? Macam contoh. Okay. So, Minah menonton televisyen. Kalau kita nak letak kata hubung macam mana? Kerana beliau sedang bosan. Kan? Kerana kan kata hubung. Betul? Jadi boleh jadi kerana tu masuk dalam keterangan. Kata hubung. Okay. Kata sendi nama juga boleh masuk dalam keterangan. Tidak ada masalah. Alright. Jelas? Okay ke semua? Okay, alright. Ada yang kata, sir, boleh tak kita nak tengok contoh? Boleh, nanti ada contoh di bawah. Okay, alright. So, apabila kita sudah dapat ayat biasa, boleh tak kita nak songsangkan? Boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana kita nak songsangkan ayat? Kita ambil formula susunan ayat susunan biasa ni. Kita ambil formula ni. Lepas tu kita buat apa, ZN? Kita jumble it up. Kita tonggang terbalik dengan dia. Boleh? Okay. So, dia punya syarat satu je untuk susunan songsang ni. Okay. So, kita susunan songsang ni satu je syarat dia. Nombor 1, subjek tak boleh duduk depan. That's all. Okay. Simple aja. Subjek tak boleh duduk depan. Kalau subjek duduk depan, itu namanya ayat biasa. Kalau subjek duduk tengah-tengah, itu adalah ayat songsang. Kalau subjek duduk belakang pun, itu ayat songsang. Okay. Alright. Okay. Ada yang bagi contoh. Sir, adakah betul ayat ni televisyen ditonton oleh Minah di ruang tamu? Salah. Itu adalah ayat pasif. Itu ayat pasif. Ayat pasif, kita kena tukar susunan. Lepas tu kita kena tukar imbuhan. Tapi ayat biasa dengan ayat songsang ni, kita susun balik aja. Pasif dengan songsang lain ke? Mestilah berbeza. Kalau tak berbeza, okay, tidaklah kita letakkan, kan? Tak adalah kita letak nombor 5 tu ayat biasa dengan songsang, nombor 6 tu ayat pasif, ayat aktif. Okay. Oh, we have more work to be done ni. Nampak gayanya ni. Okay. Tapi maksud dia sama je kan, sir? Ya, maksud dia sama. Cuma, cuma dia punya struktur ayat dia yang berbeza. Okay. So, macam mana kita nak jadikan struktur ayat tu ayat songsang? Okay. So, awak ambil ni, susunan biasa. 1, 2, 3. Apa saya cakap tadi? Yang penting nombor 1 tidak boleh duduk depan. Okay. Jadi, kita boleh buat apa? Okay. So, kita start dengan, kita try buat 2, 3, 1. Boleh? Okay, so dia punya susunan 2, 3, 1. Very good, Izdiha. Lepas tu kita boleh buat apa? Kita boleh buat 2, 1, 2, 1, 3. Lepas tu kita boleh buat apa? Kita boleh start dengan 3, 1, 2. Boleh tak kita nak buat 3, 2, 1? Pun boleh. 3, 2, 1. Okay, so kita dah ada 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Satu lagi apa? Satu lagi apa? Tiba-tiba ada orang cakap, cikgu, 1, 2, 3, 4. Mana datang 4? 2, 1, 3 sudah ada. 2, 1, 3 sudah ada. 3 dan 2 sahaja. Mana boleh awak gugurkan? Yang penting 3 tak boleh. Awak tak boleh ada 3 tapi tak ada 1. 1 tu wajib. 1 dan 2 wajib. Okey. Ada yang kata, cikgu, 1, 3, 2 boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab bila 1 duduk depan, subjek duduk depan, dia jadi ayat biasa. Yang penting dalam ayat songsang, nombor 1 tak duduk depan. Okay. Ingat tak saya cakap tadi, ayat yang lengkap, ayat asas cuma ada apa? Ayat asas cuma ada subjek dan predikat sahaja. Kadang-kadang tak ada keterangan. Okay, jadi kalau ada subjek, ada predikat, jadi dia jadi apa? Dia jadi 2 dan 1. Very good. Yes. Okay. So kita ada 2 dan 1. Siapa cakap bahasa tak ada nombor? Kita ada nombor lah. Kan? Awak ingat awak boleh lari daripada matematik? Tidak. Cumanya kita tak buat tambah-tambah lah. Okay. Alright. Okay. Jom kita try boleh. Kita try buat
daripada ayat biasa ni, Minah menonton televisyen di ruang tamu, boleh tak kita nak buat ayat daripada formula-formula ni? Boleh? Boleh ya? Okey, kita cuba ya. Kita cuba. Okey, so yang pertama kita buat 2, 3, 1 dahulu. Okey, so kita buat 2, 3, 1. Jadi 2, 3, 1 ayat dia akan jadi apa? Ayat dia akan jadi menonton. Okey, menonton televisyen. Okey, menonton televisyen. 3 siapa? 3 di ruang tamu. Okey, di ruang tamu. 1 apa? Minah. Okey. Alright. Jadi ada yang komplain, cikgu, kenapa ayat dia pelik? Sebab namanya songsang. Songsang tu maksudnya terbalik, tonggang terbalik. Okey, nama dia memang songsang. Very good, Faris. Yes. Boleh tak ada oleh, cikgu? Awak tak boleh tambah apa-apa, awak tak boleh gugurkan apa-apa dalam ayat biasa, ayat songsang. Itu paling utama. Okey? Kalau awak gugurkan atau awak tambah apa-apa, salah jawapan awak. Okey. Right. So, kalau kita macam contoh, kalau tambah imbuhan pun tak boleh. Itu dalam ayat pasif. Ingat, ayat biasa, ayat songsang, kita tukar susunan sahaja. Tak boleh tukar apa-apa yang lain. Okey? Alright, okay, nombor 2. Okay, kita lihat. 2, 1, 3. Okay, so 2, 1, 3. So 2, 1, 3 kita ada apa? Menonton televisyen. Okay, menonton televisyen. 1 apa? Minah. Very good. Yes. Minah. Lepas tu di ruang tamu. Okay, di ruang tamu. Right. Okay. So, kalau awak tengok A dengan B, ayat dia sedap tak? Ayat dia sedap tak, ZN? Ayat dia sedap ke? Tak sedap langsung. Betul kan dia ni? Kan? Alright. Ya Rob, kenapa saya tak kena sedari bulan 5? Tak tahulah, Khairin. Okay. So, saya rasa ayat tu pahit. Betul ke, Vinesh? Kan? Kan kita rasa-rasa, kan? Serasa kenapa Kavinesh rasa ayat dia pahit. Sebab Kavinesh jilat skrin. Saya yakin sebab Kavinesh jilat skrin. Sebab tu rasa ayat dia pahit. Okay. Masin pun ada. Betul lah. Tu Amirah Najwa jilat skrin juga. Okay. Alright. Okay. So kita dah ada 2, 3, 1. Okay. Lepas tu 2, 1, 3. Lepas tu kita buat 3, 1, 2 boleh? Okay. 3, 1, 2. So 3, 1, 2. Kita ada apa? Kita ada 3 siapa? Di ruang tamu. Okay, di ruang tamu. Okay, 1, Minah. Okay, Minah menonton. Okay, menonton televisyen. Okay, so nombor 3 ni ayat dia okey sikit kan? Kan C ni ayat dia okey sikit kan? Orang cakap, okay, ini masuk akal lah. Ini sedap sikit. Adalah rasa-rasa strawberry sikit kot. Ya, Kavina. Cuba Kavina jilat balik skrin tu. Apa rasa tu? Yang C ni. Kan dia okey lah sikit. Masing-masing juga. Tambah koma boleh tak? Okey, tambah koma tak ada masalah. Tapi koma pun tak perlu sebenarnya. Okey. Koma tak perlu pun. Okey. Alright. Okay. So nombor untuk C ni dah nampak. Okay. Nampaklah. Sebab kita biasa bila kita songsangkan ayat dalam percakapan tau. Dalam percakapan biasa kita buat C ni. Kita buat 3, 1, 2. Okay. So kita try buat 3, 2, 1 boleh? Okay. Kita try buat 3, 2, 1. Okay. So 3, 2, 1. 3, 2, 1. Di ruang tamu. Okay. Di ruang tamu menonton televisyen. Okay, menonton televisyen. Siapa satu? Minah. Okay, very good. Minah. Okay, so dalam banyak-banyak ayat ni, awak rasa ayat mana yang paling boleh awak terima walaupun dia songsang? So, kalau nak letak koma boleh tak? Boleh tapi tak perlu. Okay. Yes, very good, Arnie. Yes, yang C ni. Yang C ni yang paling kita rasa macam, ini boleh diterima akal lah. Kan, yang ni tidak ada masalah untuk kita terima. Dia boleh. Ini antara benda-benda yang songsang kita boleh terima. Okay.
Alright. Yang E pun macam okey. Kita tak buat E awak. Adriana, mana E? Awak ni halusinasi ni. Kita belum buat E lagi. Macam mana awak boleh cakap E ni? Okey. Alright, okay. So kalau katakanlah, okay, kalau kata E ada. E macam mana? E tu bila kita buat 2 dan 1. Apa 2 dan 1? Menonton televisyen, Minah. Habis cerita. Okay. Very good. Simple aja. Ayat C tu ada rasa-rasa. Betul Haji. Ada rasa-rasa. Itulah Kairin. Daripada awal orang suruh langgan MC Plus tak nak. Nasib baik awak masuk hari ni. Dah faham dah. Kan? Alright. Okay. Jom kita buat latihan untuk kukuhkan pemahaman kita. Boleh? Boleh? Alright, jom kita tengok. Okay, latihan kita yang nombor yang muka surat 3. Boleh? Alright, okay. So, ayat-ayat di bawah ini adalah ayat biasa ataupun ayat songsang. Asrama Rian menangis. Tak usah menangis, sayang. Keringkan air matamu. Bawalah handphone. Langganlah MC Plus. Balik asrama. Okay? Alright, okay. So, kita tengok nombor 1. Okay, kanak-kanak itu mandi di sungai. Apa subjek dia? Okay, subjek dia. Sebelum kita nak tahu ayat biasa, ayat songsang. Apa subjek dia? Subjek dia ialah kanak-kanak itu. Sebab apa? Sebab kita sedang bercakap tentang kanak-kanak itu. Jadi kalau subjek duduk depan, ayatnya ayat apa? Ayatnya mestilah ayat biasa. Very good. Okay, kan seterusnya. Okay, bertubuh kecil. Kebanyakan orang Asia. Jadi kita sedang bercakap tentang apa? Adakah kita bercakap tentang bertubuh kecil ataupun kita bercakap tentang kebanyakan orang Asia? Awak jangan lupa kebanyakan itu bilangan. Okey, bilangan mesti duduk dengan kata nama. Alright, jadi kita start dengan kebanyakan. Very good. Ya, betul. Okey, kebanyakan orang Asia ialah subjek. Jadi disebabkan subjek dia duduk belakang, dia adalah ayat songsang. Bagus. Okey, yang ketiga. Belum tentu selamat bangunan tinggi itu. Kalau kita baca ayat ni, kita rasa ayat ni okey je. Betul tak Insyirah? Kan Nurul Insyirah, betul tak? Ayat ni macam okey je kan? Tapi kita sedang bercakap tentang apa? Adakah kita bercakap kita bercakap tentang belum tentu selamat ke kita bercakap tentang bangunan tinggi itu? Kita sedang bercakap tentang bangunan tinggi itu. Very good. Jadi disebabkan bangunan tinggi itu berada di belakang. Jadi adakah dia ayat biasa atau ayat songsang? Dia adalah ayat songsang juga. Very good. Okay, nampak kan? Jelas tak sekarang ni? Hala tuju hidup awak untuk ayat biasa, ayat songsang ni. Jelas sangat. Betul Syazah kan? Alright, kita sambung. Okay. Sedang sakit tenat Ibu Fauziah di hospital. Kejap. Sebelum tu. Awak dah bagi tahu jawapan. Okey lah. Tak ada masalah. Apakah kita punya subjek? Subjek kita apa? Okay, jadi subjek kita sedang bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang Ibu Fauziah. Very good. Jadi Ibu Fauziah adalah dia punya subjek. Kemudian predikat dia apa? Mana satu predikat? Adakah ini predikat ataupun ini predikat? Macam saya pesan tadi, kalau kita ada kata sendi nama mesti apa? Kadang-kadang kata sendi nama mesti jadi keterangan. Jadi biarkan di hospital itu duduk belakang. Jadi dia punya predikat ialah sedang sakit tenat. Okey, jadi jawapan dia ialah ayat songsang juga. Very good. Dan seterusnya, anak-anak kecil itu kelihatan berkejar-kejaran di padang. Kita sedang bercakap tentang apa? Kita sedang bercakap tentang anak-anak kecil itu. Very good. Ini awak jangan tinggalkan tau. Dia mesti berada dengan subjek dan objek. Okay? Alright, jadi kalau disebabkan dia punya subjek duduk depan, jadi ini adalah ayat biasa. Very good. Ngam soy. Okay semua? Semua okay. Easy peasy lemon squeezy. Very, very lemony kan? Itulah. Simple aja. Sorry. Sejuk. Okay. Alright. So, boleh tak kita nak buat
I Miss Kirana ke ni ngam-ngam so. Tak, cikgu-cikgu BM memang kira ngam-ngam so semua. Kan, walaupun kita mengajar BM tapi boleh je kan kita nak cakap bahasa lain. Kan? Anak-anak saya tahu saya cakap bahasa apa kat rumah. Okay, alright. So boleh tak kita sambung sikit? Sikit saja lagi kita nak tengok. Okay, so sebab latihan ini terlalu mudah. Macam darjah 1. Sedangkan kita ni dah form 3. Boleh tak kita nak buat soalan form 3? Boleh? Boleh, mesti boleh. Okay, kita terus dengan soalan tingkatan 3. Alright, so dia minta kita tukarkan ayat susunan biasa kepada susunan songsang. Okey, jadi sekarang ni kita kena buat apa? Bila awak ada ayat, okey, ini satu tips untuk awak bila awak dapat soalan-soalan macam ni dalam kertas exam awak ataupun kertas latihan awak. Awak dapat ayat susunan biasa atau susunan songsang, nombor 1 apa kita kena buat? Nombor 1 kita kena pecahkan. Very good Nurin Insyirah. Kita ataupun saya panggil, kita kena penggalkan. Kita kena kerat, kita kena potong jadi 3 bahagian. Kita kena asingkan. Very good Rushaidi. Betul, semua tu boleh. Okay, so kita nak asing-asingkan dulu. Okay, jom kita tengok apa yang kita boleh asingkan. Okay, yang pertama, peserta pertandingan pidato itu sungguh petah berbicara. Yang mana satu subjek, yang mana satu predikat. Kalau ada yang kata, sir, peserta. Okay, peserta sampai perkataan mana yang kita kena ambil untuk subjek? Sampai, very good. Sampai itu, bagus. Jadi, ini ada nombor 1, sungguh petah berbicara. Nombor 2. Jadi kita buat terbalikkan sahaja. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi sungguh petah berbicara peserta pertandingan pidato itu. Tu predikat kan, sir? Apanya? Apa yang predikat? Tu predikat kan, sir? Bukan. Apa pula itu predikat? Itu mesti berada dengan subjek atau objek. Okey, dia mesti duduk sebelah kata nama. Itu dengan ini. Nombor 2. Tak faham. Tapi tak apalah. Kita buat nombor 2. Okey. Alright, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Semua pegawai kerajaan perlu memakai pakaian batik pada hari Khamis. Okey, kita sedang bercakap tentang apa? Kita semua pegawai kerajaan. Very good. Jadi ini adalah subjek dia. Nombor 1. Perlu, lepas tu predikat dia sampai mana? Apa? Predikat sampai mana? Predikat dia sampai batik. Very good. Kenapa sampai batik? Sebab pada ialah kata sendi nama. Kata sendi nama biasa duduk mana? Duduk di keterangan. Bagus, bijak. Sekarang ni kan, bila sebab awak dah bijak ni, kan, apa kata naik sekolah ni awak terus ambil SPM. Sekali dengan sini-sini awak yang ambil SPM tahun depan ni. Boleh? Boleh ke? Boleh. Mesti boleh. Jangan cakap tak boleh. Awak dah boleh dah. Awak kena yakin kita esok SPM, esok kita boleh jawab PM. Okay, alright. So, nombor 2 ialah perlu memakai baju pakaian batik. Nombor 3 dia punya keterangan ialah pada hari Khamis. Very good. Ambil SPM dengan crush. Boleh. Okay. Alright. Jadi kalau kita nak susun kita punya nombor 2 ni, dia akan boleh jadi apa? Okay. Dia boleh jadi macam-macam kan? Dia boleh jadi 3-1-2, 3-2-1, 2-1-3, 2-3-1. Terpulang pada awak nak susun macam mana. Okay? Boleh? Alright. Typo pakaian jadi baju. Minta maaf. Saya tersalah cakap. Okey. So, nombor 3. Teruskan. Kita boleh nombor 3. Okey. Nombor 3. Negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir disebabkan hujan lebat yang berterusan. Okey. Alright. Kita nak tahu dulu subjek dia. Apa subjek dia? Kita sedang bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang negeri-negeri di pantai timur. Very good. Okey. Nombor 1. Predikat dia apa? Predikat dia yang mana? Predikat dia sampai mana? Sampai banjir. Very good. Dilanda banjir. Predikat. Jadi seterusnya apa? Seterusnya ialah keterangan. Jadi kalau awak tengok di sini, kenapa kita kata disebabkan tu keterangan? Disebabkan ni ialah apa? Ialah kata hubung. Okey. Yes, very good. So sekarang dah nampak kan? Okey. Kata seni nama boleh jadi keterangan. Kata hubung boleh jadi keterangan. Okey, tapi awak kena hati-hati juga. Kena tengok betul-betul. Okey?
Alright, jadi ini adalah nombor 3. Okey, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi, boleh jadi dilanda banjir disebabkan hujan lebat yang berterusan negeri-negeri di pantai timur. Ataupun kalau saya suka buat apa? Saya suka letak nombor 3 tu duduk sana. Nombor 3, lepas tu 1 dan 2 sebab lebih sedap. Kan? Disebabkan hujan lebat yang berterusan, negeri-negeri di pantai timur dilanda banjir. Easy peasy lemon squeezy, manis-manis buah sahaja. Kan? Alright, seterusnya nombor 4. Okey. Ya, betul, sedap, triple A. Okey. Okey, bangunan lama di pinggir bandar telah dirobohkan oleh penguat kuasa. Okey, jadi macam mana ayat ni? Bandar. Okey, very good. Sampai bandar ialah subjek dia. Bangunan lama di pinggir bandar. Very good. Okey, kemudian apa dia punya predikat? Predikat dia apa? Predikat dia telah dirobohkan, nombor 2. Jadi oleh penguat kuasa tu apa? Oleh penguat kuasa nombor 3. Bolehkah macam tu? Okey, kita tengok. Kalau boleh tak macam tu? Okey. So katakanlah kita buat nombor 2 telah dirobohkan, nombor 3 oleh penguat kuasa. Katakanlah kalau kita nak susun kita susun 3 dulu. Oleh penguat kuasa, bangunan lama di pinggir bandar telah dirobohkan. Tak masuk akal. Okey. Cannot. Alright. Cannot. Okey, sebab apa? Sebab saya tahu kenapa. Sebab awak cakap oleh Oleh tu kata sendi nama. Yes, betul. Oleh tu kata sendi nama. Tapi kan saya cakap kena hati-hati. Okey, bila awak dapat soalan ataupun ayat macam ni, okey, bagi tahu saya ini ayat aktif ke ayat pasif? Nombor 4. Ayat aktif ke ayat pasif? Ayat pasif. Sebab apa? Sebab ada di oleh. Okey, ada di oleh. Jadi, kalau awak nampak ini adalah ayat pasif, hati-hati kalau awak nak cari keterangan dia. Okey, sebab apa? Sebab biasanya ayat macam ni, oleh penguat kuasa ini termasuk dalam predikat. Okey. Alright. Jadi dia punya ayat hanya ada 1 dan 2 sahaja. Okey, nombor 5. Pemberita melaporkan keadaan banjir semakin surut. Apa dia punya subjek? Kita bercakap tentang siapa? Kita bercakap tentang pemberita. Very good. Boleh Khairi? No problem. Okey. Pemberita. Okey, kemudian kita punya kata predikat. Predikat kita sampai mana? Predikat kita sampai mana? Tak tahu. Banjir. Okey, so melaporkan keadaan banjir semakin surut. Okey, kita tengok dulu Kita tengok dulu. Okey, so kita ada nombor 2 melaporkan keadaan banjir semakin surut, nombor 3. Alright, okay. So, nombor 1 pemberita, nombor 2 melaporkan keadaan banjir semakin surut, nombor 3. Kalau kita susun balik, kita jadi dapat apa? Melaporkan keadaan banjir, pemberita semakin surut. Boleh ke? Mana boleh kan? Tak masuk akal. Cannot. Okay, jadi sama juga dia cuma ada 1 dan 2 sahaja. Mana boleh kan Amira Najwa kan? Pembaca berita boleh pasang surut pula kan? Okay. Alright, simple aja kan? Pemberita nombor 1, predikat dia nombor 2. Okay. Alright, sebab apa? Sebab awak tinggal tengok. Semakin ini bukan kata hubung. Semakin ni juga bukan kata sendi nama. Semakin ni apa? Semakin ni adalah adverba. Adverba tu tak termasuk dalam keterangan. Okay? Right. Okay. Ada yang nak adverba tu apa? Tak apa. Awak tak perlu belajar lagi adverba. Adverba tu tahap tinggi, tahap SPM. Oh, yelah lupa awak nak ambil SPM esok kan? Ya, betul. Yes, betul Kak Vinas. Yes, adverbs. Okay, apa itu adverb? Adverbs adalah perkataan-perkataan yang menerangkan cara, masa dan juga tempat. Okay, alright. Okay, nombor 6. Okay, kita habiskan laju-laju boleh sebab ada ada 5 lagi. Okay, so kami berkumpul di rumah Opa di kampung pada hari raya pertama. Jadi macam mana? Apa dia punya subjek? Okay, subjek apa? Subjek dia ialah kami. Very good. Bukan Opa. Kan kami. Kan? Kemudian nombor 2, dia punya predikat berkumpul di rumah Opa.
Sampai mana? Sampai berkumpul di rumah opah sahaja. Sure? Tak, sampai di kampung. Sebab apa? Okay. Kenapa ada yang cakap, macam mana kita nak tahu ni sampai mana predikat dia? Sebab apa? Sebab kita ada dua kan. Sebab kita ada tiga kata sendi nama. Kita ada kita ada pada. Betul? Kan? Jadi macam mana kita nak tahu yang mana satu kita nak penggal? Kat mana kita nak penggal? Okay. So, trik dia ialah apabila awak nampak subjek ataupun predikat, cuba awak baca ulang-ulang kali, kan? Lepas tu awak bayangkan dalam kepala awak, adakah perkataan selepas dia menerangkan. Dia macam hukum DM, okay? Menerangkan. Contoh, okay. So katakanlah kalau kita cakap berkumpul di rumah opah. Okay, adakah di kampung itu merujuk kepada rumah opah ataupun menerangkan rumah opah? Ya, menerangkan rumah opah. Jadi, dia termasuk dalam objek. Okey. Jadi, dia sekalikanlah. Okey, sekalikan saja. Jadi, pada hari raya pertama, adakah pada hari raya pertama tu menerangkan rumah opah di kampung? Tidak. Jadi, bila kita dah nampak ada pemisah dia tu, pangkah terus di situ. Penggal terus dia. Okey. Kalau baca ikut intonasi boleh ke, sir? Boleh terpulang kepada awak. Awak rasa intonasi awak tu betul, on je. Tapi kena make sure sentiasa betul lah. Okay. Alright. Okay. So dia ada berkumpul di rumah opah di kampung nombor 2 pada hari pertama nombor 3. Okay. Pak Ahmad telah menjual tanah bendang di hujung kampung itu. Jadi kita ada Pak Ahmad sebagai subjek. Jadi dia punya predikat sampai mana? Predikat dia sampai bendang. Bukan bendang. Mana satu? Sampai habis. Very good. Sebab apa? Nampak tak itu di belakang tu? Kan saya cakap apa? Saya cakap itu kan mesti berada dengan subjek dan juga objek. Jadi kalau itu tu berada di hujung sekali, maksudnya kesemua ini adalah predikat. Kenapa? Kerana kita ada telah menjual ialah kata kerja. KK. Jadi objek dia apa? Objek dia ni tanah bendang di hujung kampung itu. Itu objek dia. Jadi maknanya semua ni ialah dia punya predikat. Okey, ini nombor 2. Okey, alright. Nombor 8. Okey, keropok lekor sangat terkenal di Terengganu kerana rasanya enak. Kita sedang bercakap tentang apa? Kita bercakap tentang keropok lekor. Nombor 1. Predikatnya sampai mana? Sampai Terengganu. Very good. Nombor 2. Kerana apa? Kerana ialah kata hubung. Jadi dia 3. Teringat keropok lekor, teringat Mizat. Betul. Tapi Mizat tak pernah bawa balik keropok lekor kat saya sebab kalau dia balik kampung. Saya tak tahu. Mungkin sebab dia tak suka keropok lekor kot. Kan? Ada orang kalau macam duduk. Kan? Ada orang yang lahir di Terengganu tapi dia tak suka keropok lekor macam saya. Saya lahir di Ipoh tapi saya tak suka tempoyak. Saya macam, no, cannot. Okay, so kita ada lagi 2. Habiskan ya. Okay, so the daun kering berguguran di halaman rumah apabila angin bertiup kencang. Kita ada the daun kering nombor 1 berguguran di halaman rumah. Nombor 2 apabila angin bertiup. Nombor 3. Tempoyak tu di Ipoh ke di Perak sebenarnya. Okay, selain daripada di Pahang, di Perak juga kaya dengan tempoyak. Okay, right. Dan yang terakhir, keadaan suhu di atas Gunung Kinabalu pada awal pagi sungguh dingin. Jadi kita nak pisahkan macam mana? Apa dia punya subjek dia sampai Gunung Kinabalu. Dia punya predikat ialah pada awal pagi sungguh dingin. Apa? Sungguh dingin boleh jadi dia punya keterangan. Tak ada masalah. Ataupun kalau awak rasa, keterangan dia kita tak ada, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Awak boleh padamkan saja nombor 3 ni. Okay, so pada awal pagi sungguh dingin keadaan suhu di atas Gunung Kinabalu. No problem. Okay sahaja. Okay, okay. Ni ada satu tips yang terakhir sebelum awak pergi. Katakanlah awak rasa macam, boleh tak kita nak simplifykan cara ni? Boleh, tak ada masalah. Awak cuma cari subjek sahaja dalam ayat. Bila kita dapat subjek, obviously kita akan dapat predikat. Lepas tu apa cerita kita? Kita boleh guna ni.
kita guna 2 dan 1 sahaja. Habis cerita. Keterangan kita tak payah pisahkan pun. Okay. Kita just terbalikkan saja. Dapat subjek, kita terus terbalikkan. Dah habis cerita. Dah dapat markah. Simple. Easy peasy, lemon squeezy sahaja. Okay. Alright. Jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang masuk pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Jadi siapa-siapa yang akan pergi balik ke asrama, saya ucapkan terima kasih kerana bersama kami dalam ilmu free. Semua orang pun sama. Jadi siapa-siapa yang tak balik asrama ataupun yang balik asrama, bolehlah subscribe. Nanti awak form 3 nampak saya lagi, insyaAllah. Okay. Alright, okay. So jaga diri, jangan nakal-nakal. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye. Sama-sama kasih. Sekejap, tadi ada soalan. Doakan saya mudah jawab exam. InsyaAllah. Amin. Sentiasa. Okay. Alright, ya nak tanya apa tu Izdihar? Izdihar nak tanya apa? Okay, bye-bye semua. Bye-bye. Aduh. Waalaikumsalam. Ya, saya doakan semua orang. Saya doakan awak cantik, saya doakan awak sihat, saya doakan awak berjaya, saya doakan awak semua. Semoga itu dan semoga ini untuk semua orang. Okey? Bila boleh subscribe? Okey, awak boleh subscribe start pada lepas daripada 1 hari bulan. Mana start hari Isnin dah boleh subscribe dah. Okey. Alright. Okay, jaga diri. Jangan nakal-nakal semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Fika Sobri, bye-bye. Fika nak exam pun bye-bye. Bye-bye Putri Zulaika. Bye-bye Zian. Ya, bye-bye. Bye-bye Arasha. Bye-bye Ajwa Slay. Saya suka-suka nama awak Ajwa Slay. Bye Umi Umaira, insyaAllah kita panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi ya. Bye Farisha, bye Khairin. Okay, Assalamualaikum.